Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله صلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلت لصاحبك يوم الجمعة القدس والإمام يصوم فقد نظره ومن لا عقبة عنه maksudnya persiapan kita berkata bila khatib menyampaikan khutbah maka sia-sialah panggil riwayat itu tidak sempurnalah riwayatnya oleh itu yang riwayat pengajaran sudah khutbah yang bakal disampaikan sudah kita termasuk antara orang-orang yang terhormat di sisi Allah insyaAllah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap daripada kamu melihat, yakni memikirkan apa yang telah kamu sediakan daripada bekalan-bekalan amal kamu untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, menurut Kamus Dewan Bahasa, merdeka bermaksud bebas daripada penjajahan, bebas daripada kurungan, atau bebas daripada naungan dan sebagainya. Ia juga bermaksud lepas daripada tebusan atau tuntutan, serta berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Di dalam bahasa Arab, kemerdekaan disebut sebagai al-istiqlal, yaitu bersendiri dan memiliki kemuliaan, atau berdikari dan bangkit daripada penindasan atau melepaskan diri daripada sesuatu ikatan. Ungkapan yang pernah disebut oleh seorang panglima Islam, Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, kepada panglima Parsi yang bernama Rustum, jelas menjelaskan maksud kemerdekaan di dalam Islam. Ketika Rib'i ditanya oleh Rustum, apakah sebabnya umat Islam datang ke Parsi? Apakah kerana ketiadaan makanan atau berhajat kepada kemewahan dan kekuasaan? Maka dijawab oleh Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu dengan katanya, kami datang untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Islam. Kami datang untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan dunia kepada cahaya Islam. Kami datang untuk mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Kami datang untuk membebaskan dan memerdekakan manusia daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan agama Islam. Inilah ungkapan yang diucapkan oleh Rib'i bin Amir kepada Panglima Parsi pada ketika itu. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sifat inginkan kemerdekaan dan kebebasan dimiliki oleh setiap manusia, kerana ini adalah fitrah semula jadi setiap daripada kita. Sebab itulah kita sanggup berperang sehingga ketitisan darah yang terakhir dan berkorban apa sahaja, harta dan nyawa, semata-mata untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan terhadap diri kita. Mempertahankan kemerdekaan negara adalah suatu kewajipan yang mesti kita laksanakan secara bersama sebagai rakyat jelata. Sebagai contoh, tercatat di dalam Piagam Madinah
atau perlembagaan Madinah yang diasaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bahawa setiap rakyat jelata atau rakyat Madinah hendaklah bersama-sama mempertahankan kota Madinah daripada ancaman-ancaman musuh yang cuba untuk menyerang kota Madinah. Hadirin yang dikasihi sekalian, mempamerkan rasa cinta kepada negara hendaklah wujud dan sepatutnya wujud dalam diri dan jiwa setiap daripada kita. Dan ianya hendaklah ditanam dalam diri anak-anak kita sejak daripada kecil lagi. Semangat untuk mempertahankan negara. Jika ini berjaya kita laksanakan, maka anak-anak kita akan menjadi warga negara yang amat menghargai tanah tumpah kelahirannya, yang akhirnya akan menjadikannya seorang warga negara yang taat setia kepada negara. Ikhwani al-muslimin, sidang Jumaat mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita boleh dikatakan amat bertuah, dan sememangnya kita amat bertuah jika dibandingkan dengan rakyat di negara-negara yang lain. Mereka terpaksa hidup dalam suasana peperangan, rusuhan, peperangan saudara, bencana alam dan sebagainya. Sedangkan kita di Malaysia hidup dalam keadaan yang cukup aman dan selesa, mewah dengan segala jenis nikmat dunia. Lebih-lebih lagi setelah 60 tahun lebih negara kita mencapai kemerdekaan. Berbagai nikmat kemewahan hidup yang kita kecapi, maka amat malang sekali jika segala nikmat yang kita kecapi selama ini tidak kita syukuri, yakni tidak digunakan dengan sebaiknya. Kerana satu perkara yang perlu kita ingat bahawa tidak ada sesuatu pun yang kekal di atas muka bumi ini melainkan Allah. Dia yang memberi keamanan dan kesenangan kepada kita. Dan dia juga berhak mengambil balik keamanan dan kemerdekaan ini pada bila-bila masa sahaja. Jika sekiranya nikmat keamanan dan kemerdekaan ini tidak disyukuri dan tidak digunakan dengan sebaiknya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita melalui firman-Nya pada ayat yang ke-7 dalam surah Ibrahim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur di atas nikmat kurniaan aku, nescaya akan aku tambah nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur atau tidak mensyukuri nikmatku atau engkar kepadaku, maka sesungguhnya azabku amatlah keras. Sidang Jumaat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bergembira untuk menyambut kemerdekaan sebagai tanda kita bersyukur tidaklah menjadi kesalahan. Namun sambutan kemerdekaan hendaklah tidak menenggelamkan atau melenyapkan makna kemerdekaan itu sendiri. Janganlah sekadar diajak anak-anak muda berkumpul sambil melaung-laungkan kemerdekaan, bukan atas dasar jiwa yang merdeka, tetapi hanya sekadar untuk leka dengan hiburan yang melampau. Percampuran bebas antara lelaki dan perempuan sehingga mengabaikan salat dan sebagainya. Perhimpunan-perhimpunan seumpama ini, jika hanya untuk meramaikan anak-anak muda atau hanya untuk melihat hiburan-hiburan yang melalaikan semata-mata sementara menunggu detik 12 malam, tentu tidak mencapai matlamatnya, bahkan akan membawa banyak kemudaratan dan kemaksiatan. Alangkah baiknya jika kita menyambut kemerdekaan ini dengan mengadakan salat hajat, bacaan Yasin,
tahlil dan doa untuk para pejuang kemerdekaan dan mereka-mereka yang telah berjasa kepada negara. Bukankah itu lebih membuktikan bahawa kita amat menghargai nikmat kemerdekaan ini dan juga jasa-jasa orang dahulu terhadap kita. Sama-samalah kita menadah tangan memohon kepada Allah agar nikmat kemerdekaan ini akan terus kita nikmati untuk selamanya. Dan sama-sama juga kita pohon kepada Allah agar sejarah penjajahan kuasa asing tidak akan berulang lagi di tanah air kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan jika sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, tentu kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu rezeki kami yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi sayang mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Sadaqallahul azim. Suratul A'raf ayat yang ke-96. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذين عبادك وأشرف عبادك واسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تشملا بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك الأمين الكريم توانكو السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صالح الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.